Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? di menari tu dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan ada tetamu jemputan. Ya, betul. Kau ni Pis, kau bagi aku skrip sama Pis. Kau memang nak suruh aku banyak bercakap Okey, tak apa Pis, aku pun jalankan tugas aku. Yes. Macam biasalah kan, apa benda kita nak kena ingatkan, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada mereka yang nak support lebih Pis kan, diorang perlulah buat demikian. Macam mana nak support lebih ni? Bolehlah bagi kami super chat ataupun super sticker. Dan macam mana Pis kalau nak jadi ahli ni? Mungkin ada yang tak tahu. Kepada mereka yang nak jadi sebahagian pada family Santai Chill, korang boleh je tekan button langganan dekat YouTube kami, channel kami dengan RM5 sahaja. Mudah Kalau yang tak tahu, pergi kat YouTube kami, ada butang join situ. Cuma tekan saja. Okey Pis, kita kebelakangan ni aku nampak kita ramai caller-caller kan, yang orang kata pengalamannya tu lebih kepada mistik, yang pengalaman dia macam vibe zaman dulu tau. Kan, dia tak sama dengan sekarang. Walaupun jump scare-nya tak ada, meremang lain macam aku tak boleh lah. Sebab mungkin era pada zaman dahulu tu era Jepun kot. Oh ya, Jepun Aku tak faham. Sebab tu hantu dia lain dengan version sekarang ni. Okay, so hari ni Pis, kita ada seorang caller baru. Betul. Ni Utara sana. Ini aku banyak ni, aku minat orang Utara sebab dia logat dia tu. Kan? Terus cakap Kedah. Tapi ni bukan Kedah. Kita nak suruh dia kenalkan diri dulu. Okey, Assalamualaikum. Salam. Kak boleh kenalkan diri? Boleh panggil Kak dengan nama Atam lah. Daripada Penang. Tapi sekarang ni menetap di Selangor lah. Kat Selangor. Selangor kat mana tu Kak? Duduk dekat Kuala Selangor. Kuala Selangor. Okey. Penang mari. Penang tu di belah Penang. Okey, Kak, kita selalunya lah kan, kalau caller ni dia ada pengalaman tersendiri. Macam kategori ni macam-macam. Ada yang buatan orang, ada yang tak dapat dirungkai, ada macam-macam lah. Kalau macam pengalaman akak ni, dia lebih kepada macam mana Kak, sebelum kita mula cerita? Okey, kat sini Kak ada 3 kisah lah. Kisah yang pertama ni semua pengalaman sendirilah. Pengalaman pertama ni pengalaman masa bekerja di sebuah kilang di Prai, Pulau Pinang lah. Tak payah sebut lah kilang dah. Okey, kisah yang kedua ni kisah masa Kak warded dekat salah sebuah hospital di Selangor ni. Dan kisah ketiga ni dia lebih kepada kisah dia lebih kepada mistik sikit. Dia macam kita nak cakap kata sihir lah kan. Yang ni terjadi pada kau tak boleh lah kalau cerita pasal sihir ni kau meremang sikit. Memang betul. Kalau cerita pasal yang ni memang meremang, dia automatik meremang. Kalau yang ni dia lebih kepada sihir, terjadi kepada arwah adik ipar. Okey Bis.
kita dengar dia punya subtopik lah orang kata kan, pun dah menarik. Aku dah tak sabar lah ni. Kan. Apa kata Kak? Kita mulakan cerita Kak yang pertama. Okey, kisah pertama ni kisah masa bekerja di sebuah kilang lah. Salah sebuah kilang di Prai lah, di Pulau Pinang. Benda ni terjadi masa tahun 2005. Masa ni Kak ni masa ni dapat kerja lah masa tu kan, sebagai operator pengeluaran lah di salah sebuah kilang ni lah. Kilang ni sebenarnya, nak cerita sikit lah background kilang ni kan. Kilang ni kilang yang dah lama orang kata tak digunakan lah. Mungkin dulu beroperasi, lepas tu mungkin dah ditutup dalam masa beberapa tahun. Lepas tu orang kata macam mana, ambil balik, dibuka balik tapi dengan nama baru. Macam tu lah kira bukan kilang yang lama lah. Makna kata nama yang baru lah. Jadi semua baru. Dia orang buat balik kilang tu, kira kosong, daripada buruk tu dia orang buat baru balik lah. Jadi kami ni adalah batch yang pertama lah masuk kilang tu, lebih kurang. Lebih kurang masa tu sebab dia ambil pun berperingkat, rasanya lebih kurang dalam tak sampai 100 orang lah kerja masa tu. Jadi masa tu bila kilang ni baru dibuka kan, kami ni dalam beberapa orang ni dibagi shift lah masa tu. Tapi shift dia macam berselang-seli. Minggu ni grup ni kerja lebih kurang dalam 30 orang. Lepas tu cuti seminggu. Lepas tu nanti grup ni pula kerja. Masa kami cuti, orang lain pula kerja dalam seminggu. Tapi masa tu kami bekerja shift pagi saja, pukul 7 sampai pukul 3 petang. Jadi tak ada apa yang pelik lah masa tu. Tak ada. Tak ada apa. Cuma shift kami ni dia rotate macam tu dalam masa sebulan lah lebih kurang. Dia lebih kurang dalam sebulan kami kerja macam tu. Tapi kami memang dibagi tahu dah akan bekerja dalam 2 shift. Makna kata 2 shift ni 7 pagi 7 petang, 7 petang 7 pagi esok. Kira 2 shift 12 jam. Macam tu kan. Lepas tu bila masuk bulan kedua baru dia orang nak rotate shift, 2 shift lah. Bila 2 shift ni 7 pagi 7 petang 7 petang 7 malam lah. Dia dah mula dah masuk shift lah. Tapi kilang ni memang besar. Memang kilang besar. Kira kilang lebih kurang macam orang kata kalau dekat Prai ni kilang kedua terbesar lah dekat Prai. Mungkin kalau orang Prai, orang Penang yang biasa bekerja kat situ mungkin tahulah kan. Mungkin tahu kilang mana yang kau maksudkan. Sebab dia ada plan 1, plan 2, plan 3. Kau kerja ni di plan yang ketiga. Kiranya plan yang baru dibuka. Macam tu lah. Jadi kilang ni nak masuk production tu, dia ada macam lorong panjang macam tu. Kiri kanan bilik. Bilik technician, bilik QA, QC, macam-macam bilik lah. Bilik tu kosong. Lepas tu bilik tu pula dia separuh, lepas tu separuh lagi cermin. Jadi bila kami lalu kat tengah-tengah tu boleh nampak bayang kita sendirilah kalau kata dia orang tutup lampu kat dalam tu kan. Lepas tu bila ni cerita kami dah masuk shift. Bila masuk shift kami ni orang kata excited lah, seronok kan. Yalah biasalah muda lagi masa tu kan, tahun 2005. Orang kata dalam masa muda lagi lah macam tu kan. Seronok semua perempuan semua kan. Ramai satu shift tu, satu line lebih kurang dalam 30 orang. Tapi lebih kurang line yang dekat production tu banyak, lebih kurang dalam 15 ke 20 macam tu line. Tapi yang ramai banyak. Tapi yang orang kata yang beroperasi lebih kurang dalam 5 ke 6 line saja. Jadi tak ramai sangat tau. Masa beroperasi malam pertama tu pun, yang malam yang Kak dah mula kerja tu pun, malam first tu, ada yang lain jalan, ada yang tak jalan. Jadi yang mana yang tak jalan ni duk relax je lah. Orang kata masa
lagi buta lah kan. Orang kata kan. Jadi kami duduk lepak-lepak aja. Okey, tak ada masalah lagi malam pertama tu. Bila dia mula masuk malam kedua, baru yang kata malam intro lah, dia nak bagi salam perkenalan kat kami. Tunggu. Itu mula-mula masuk pukul 7 sampai pukul 11 malam. Okey lagi, tak ada apa. Kami ni sebenarnya dekat kilang ni kami dah rasa pelik dah. Cuma kami bila kami tanya leader dengan supervisor, depa macam tak mau cerita apa kat kami. Depa cuma kata tak ada apa depa kata kan. Sebab yang kami pelik, bila kami masuk toilet, kami ada buat macam beras tau. Beras kuning kot orang kata. Kan? Beras kuning tu depa tabung tau dekat dalam toilet. Kiranya pintu masuk toilet tu, kiri kanan pintu tu dia tabung keliling. Tapi dalam toilet, bukan luar toilet. Lepas tu kami ni macam pelik. Kami tanya juga apa supervisor kami, leader kami, tapi dia pun macam tak mau cerita lah kan. Mungkin bertakut kami takut kot. Cuma supervisor ada pesan, nanti hampa masuk shift malam, nak pergi toilet kena pergi ramai-ramai. Hampa jangan pergi 2 orang ataupun jangan berani-berani pergi seorang, dia kata. Kami pun duduk pasal apa? Mungkin sebab yalah malam kot kan. Dia tak buat kerja apa, mungkin dia bagi pergi ramai lah kot. Dia fikir macam tu je lah kan. Okey, malam pertama tu okey, malam kedua ni daripada pukul 7 sampai pukul 11 tu okey lagi. Lepas tu dia start masuk pukul 12 tu, dia mula intro dah lah dekat kami. Lepas tu mula-mula yang nak kena tu kawan kau lah, dia duduk depan kau. Mula-mula nampak muka dia pelik. Lama-lama dia kata, dia tanya kami, hampa dengar tak? Dia kata, dengar apa? Kami tanya dia, dengar apa? Dia kata, kau dengar orang gelak? Dia kata, dia kata, derai. Dia kata, macam duduk dekat ni. Dia kata, kuat lah. Dia kata. Lepas tu kami macam, tak dengar apa pun kau. Lepas tu lama-lama dia tutup telinga. Bila dia mula tutup telinga, dia nak teriak lah, dia takut kan. Kami panggil supervisor, kami pun takut. Dah dia mula teriak kan. Kata, benda ni nak jadi kau ni, duk ingat kan. Lepas tu kami panggil supervisor main lah. Supervisor lelaki masa tu. Lepas tu dia main, kau nampak lah dia bawa garam tau dah, dalam plastik, garam kacang. Tapi tak pastilah kan untuk apa masa tu kan. Tapi nampak lah dia baca-baca sikit dekat garam tu. Lepas tu dia macam dia baling tau tak. Dia baling dekat kok ni, nak duduk teriak ni. Dia baca-baca, dia baling. Dia baca-baca, dia baling. Dia buat 3 kali. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia kata kat kok tu lah, dia kata, Laila, hang jangan buat apa lah, hang duduk kat sini lah, dia kata. Hampa semua tengok dia cakap macam tu. Supervisor tu kata, jangan pergi mana lah, dia kata. Duduk sini, tengok kat Laila, dia kata tu. Tak apalah, kami pun duduklah kat situ, duduk lepak-lepak lagi lah kan, duduk sembang lagi lah. Lepas tu dalam kok lah ni, jadi kat kok sendiri ni, dia mula nak nampak dah ni. Kok dia sembang kan. Tiba-tiba nak jadi cerita, kok duduk tengok. Okey, production tu dia besar tau, besar sangat, dia macam memanjang tu. Jadi bila panjang, kok ni duduk atas kerusi, atas meja, minta maaf lah, duduk atas meja. Duduk atas meja menghadap ke line sana. Line sana macam nampak macam sayup je, macam tu lah. Lepas tu kok duduk tengok kat ceiling kan, duduk tengok dekat atas ceiling tu, sambil duduk sembang. Sekali kok terpandang, benda apa tu? Kok duduk perhati tengok dekat ceiling tu. Shoot tahu ada, Hafiz tahu tak? Dia macam ni tau. Dia macam LED projector tu. Macam kita tengok wayang dekat kedai-kedai mamak tu. Penampakan dia macam tu tau, dekat ceiling. Kok perhati tengok, ni mata aku ni betul ke tak betul? Lepas tu kok budak sebelah ni, member sebelah ni, kok kata kat dia, hang nampak tak apa yang aku nampak? Betul. Lepas tu dia kata, hang nampak apa mama? Dia kat kilang tu panggil kok mama masa tu. Kok kata lah,
Aku nampak sesuatu lah kata. Pelik lah. Hampa tengok kat ceiling tu. Hampa nampak apa? Mereka pakai main merumun lah. Orang kata berkumpul dekat kak lah. Merumun orang kata kan. Main merumun kan. Lepas tu mereka kata, weh mama, hang nampak apa? Mereka kata begitu. Aku nampak benda lah kata dekat ceiling tu. Dia kata, nampak apa? Dia semua pakat takut dah masa tu. Tapi kok tak takut. Kok nampak sikit dah takut. Tak rasa takut langsung masa tu. Pelik tak? Kok duk perhati benda tu. Bila kok perhati betul-betul hati cuk, tak ada kok nampak. Kok nampak tu lah rambut panjang tu. Kok cantik tu. Sebiji nampak tu. Siap bergerak-gerak lagi. Mula-mula ingat macam statik je tau. Mama tu sekali bergerak-gerak tau. Nampak clear, besar tau tak, macam dengan filem tu duduk dekat situ. Okey. Macam filem tu duduk kat situ. Tapi dia tak tunjuk muka dia. Dia nampak kat belakang. Oh, dari belakang. Dari belakang. Nampak rambut dia sampai lebih pada paras pinggang. Lepas tu nampak tangan dia. Lepas tu nampak baju dia. Baju dia macam putih. Tapi dia kelabu-kelabu kotong tu. Maksudnya dia terapung kan? Nampak dia macam terapung gitu. Lepas tu kan kok macam pelik tau. Kok duk perhati. Kira orang kata apa, tak buang mata lah tengok dia kan. Duk perhati tengok dia. Sesekali dia macam duk ribah-ribah rambut dia. Sesekali dia macam angkat tangan dia. Dia macam orang kata apa, pegang rambut dia. Macam tu. Lepas tu kan kok nampak benda tu daripada lebih kurang pukul 1 pagi. Kok duk tengok benda tu, dia duk ada, dia tak hilang langsung. Lebih kurang dalam 5.30 pagi dia duk ada lagi kat situ. 9.30 pagi? 9.30, 5.30 pagi. 5.30 pagi. Lama tu. Sampai pukul 5.30 pagi dia duk ada lagi kat situ. Bila kawan-kawan tanya, mama hang nampak lagi? Ada lagi. Mama kata, apa kok kata lagu tu? Mama kata dah. Kok kata lagu tu. Lepas tu Mereka semua jadi takut lah masa tu kan. Mereka kata, hang pegang ni surah Yasin ni, hang baca apa yang hang tahu. Mereka takut kok lah. Takut macam orang kata apa, stereo ke apa ke kan. Tapi tak jadi apa masa tu tau. Okey, bila jadi apa sampai. Tapi kami mereka ada bagi tahu jugalah dekat supervisor dengan leader. Supervisor dengan leader mai jumpa kok. Mereka tanya, dia kata, Z, nampak apa? Dia kata saya nampak macam tu lah, cerita lah kakak cantik apa semua kan. Dia tanya, nampak kat mana? Kau tunjuk lah kan. Memang nampak sungguh, tunjuk lah. Dia tak nampak lah. Dia kata dia tak nampak. Dia kata tak apalah. Dia kata, hang okey ke? Dia tanya, saya okey kata kan. Lepas tu dah okey tu, tak apa. Dalam pukul 5.30 tu memang dia duk ada lagi. Tak hilang. Orang kata dekat dengan nak subuh dia boleh hilang kan. Subuh dia tak hilang. Dia duk ada lagi. Memang kuat lah dia ni cerah kan. Lepas tu tak apa, supervisor mai dalam 5.30 macam tu, supervisor mai dekat kami. Supervisor kata tak apalah, hampa pergi duduk dekat kantin. Dia kata hampa pergi duduk kat kantin, hampa janganlah duduk kat sini. Dia kata tahu juga, dia kata kan, hampa pergi rehat kat kantin. Dia kata. Lepas tu kami ni yang mana yang satu geng ni jalan dah pergi kantin. Jalan pergi kantin pun nak kena lalu kot, orang kata apa, laluan panjang tu, yang bilik-bilik tu pun kami tak berani dah tengok bilik-bilik tu, takut tahu. Kami duduk lah jalan rapat-rapat macam tu kan. Lebih kurang dalam 15 orang macam tu lah kami masa tu. Lepas tu sampai kat kantin. Sebab kantin pun dah buka dah masa tu. 5.30 tu memang kantin dah buka dah. Pukul 6 pun memang ada dah pekerja-pekerja yang untuk si pagi dah mai kan. Sebab ada yang awal kan. Bila dah kami pun masuk je ke kantin, memang ramai dah lah. Ada juga yang orang kata yalah pekerja-pekerja kan, duduk lepak-lepak kan, technician semua kan. Jadi kami pun tak takut lah. Kami pun duduk satu meja. Kami pun tunggulah sampai lebih kurang dalam pukul 7 lah. Dalam pukul 7 kami lepak kat dalam pukul 7 macam tu. Tiba-tiba kami tak jadi apa lagi ni. Kakak yang menangis tu, yang mula-mula dia kena tu, yang dia menangis tu, dia pun dah okey dah.
Lepas tu kok pun memang tak rasa apa. Memang tak rasa apa masa tu. Tak ada rasa takut, tak ada rasa orang kata ketak dada ke apa ke, fikir yang bukan-bukan kan, memang tak rasa apa. Tiba-tiba dalam pukul 7 macam tu masuk seorang pakcik guard ni, lebih kurang umur awal 40-an macam tu lah kan. Pakcik guard ni dia main, dia terus main dekat meja kami. Dia tanya kami, hampa ke semalam yang kena? Dia tanya macam tu. Lepas tu kok pun jawab lah, kami semalam kata, ni kok ni kata, kok lah tunjuk dekat kakak Laila tu kan, ni kok Laila ni dia dengar orang duk gelak-gelak, dia tu gitu. Kok kata kat pakcik guard tu. Lepas tu pakcik guard tu tanya kok tu, okey ke? Lepas tu kok tu jawab, okey. Lepas tu tiba-tiba kan pakcik guard tu dia pusing dekat meja kami tu, dia mai duduk belakang kok. Tahu tak? Dia mai duduk belakang kok. Dia tanya kok, hampa siapa lagi yang kena? Dia kata gitu. Lepas tu dia pun pakat tanya, tunjuk kok lah, ni dia ni kena. Lepas tu pakcik guard tu, hang kena macam mana? Dia tanya. Lepas tu kok jawab lah, dia kata saya kena, itulah saya nampak kata gitu. Tapi saya okey je, saya tak ada apa kata kan. Saya tak rasa apa pun pakcik, cakap macam tu kat dia. Duk gelak-gelak lagi lah. Lepas tu tiba-tiba pakcik guard tu kata kat kami dua orang lah, kok dengan kok Laila tu, hampa dua orang ni okey ke? Okey, kami kata. Lepas tu kok Laila tu pun, okey, saya okey dah, dia kata gitu. Lepas tu dia kata, ingatkan dia nak tanya kok Laila tu sebab kok Laila tu kan dengar bunyi orang gelak semua kan. Macam orang kata dia lah lebih sampai nak teriak semua kan. Ingatkan pakcik tu kok tu tau. Sekali pakcik tu tanya kok, dia tepuk bau kok. Dia tepuk sekali, dia tepuk je, dia kata, boleh baca Quran tak? Dia tanya. Lepas tu kok jawab, boleh. Lepas tu dia kata, hang boleh mengaji? Boleh kata. Hang boleh baca Quran, hang boleh mengaji? Dia tanya gitu, boleh. Lepas tu dia tanya lagi, hang boleh istighfar tak? Boleh, kok kata. Kok macam pelik tau soalan dia tu. Lepas tu dia tanya, hang boleh mengucap? Dia tanya gitu. Lepas tu kok kata, boleh. Lepas tu kawan-kawan pun semua pelik lah. Pakcik ni tiba-tiba tanya kok kan. Lepas tu dia kata, kalau dah hang kata boleh, hang mengucap, tengok aku nak dengar. Dia kata. Bila dia kata je suruh mengucap kan, kok tak boleh nak sebut. Kok dia sebut asyhadu je. Tak boleh. Tak boleh, tak terkeluar. Masa tu ni belakang kok ni kok rasa panas. Belakang kepala ni kok rasa panas. Betul saya cakap. Kok rasa panas. Lepas tu ni duk pegang baju, orang kata apa, duk pusing baju. Orang kata apa, duk gelintir baju lah, orang kata kan, duk main baju lah kan. Duk main baju tu, duk asyhadu. Lepas tu dia pegang kepala kok. Pakcik guard tu tiba-tiba dia pegang kepala kok. Dia pegang kepala kok. Kok tak ingat apa lah. Rupanya kok pengsan. Bukan kok pengsan, kok rasa kok pengsan. Tapi rupa-rupanya kan, kawan-kawan lah, lepas bila kok pengsan tu, kok rasa kok pengsan. Kok sedap-sedap, tahu tak kok duduk kat mana? Kok duduk atas meja makan kantin tu. Wih. Akak buat apa? Tak tahu. Tiba-tiba dia duduk atas tu. Tak pelik ke? Sedap-sedap duduk atas tu. Kalut lari turun kan, malu kat orang kan. Budak kantin tu yang mana yang duk makan yang tadi ramai-ramai tu, semua pakat duk di tepi-tepi dah ni. Kok, bila kok terjaga, bila kok sedap, kok tengok semua mereka duk di tepi-tepi ni macam takut dah. Kok tak heran. Lepas tu kalut dengan turun balik kan. Bila turun duduk dengan kawan-kawan, masa tu dah okey dah. Dah sedap lah kan. Lepas tu tiba-tiba pakcik tu main. Dia bawa air lah segelas. Dia kata, nak minum, bismillah, dia kata istighfar, selawat, bacalah apa yang kita tahu kan. Dia suruh kita baca, minum. Lepas tu dia cuma kata sekali je, dia kata kat kok, hampa ni seronok sangat. Dia kata, hampa ni seronok sangat ni semalam. Hampa duk gelak-gelak, hampa duk seronok sangat lah. Dia kata gitu. Tak payah
seronok sangat. Dia kata ni pakcik nak pesan, kita main kerja ni jangan seronok sangat. Satu je dia kata, langkah kaki kanan keluar pada rumah, niat lillahi ta'ala, kita niat kita nak keluar pergi kerja. Dia kata cari rezeki. Dia kata hak benda yang tak elok tu dia kata buang. Dia kata janganlah kacau kita, sebab kita ni orang kata nak keluar tu nak cari rezeki. Dia kata ampun ni seronok sangat. Dia kata lepas tu kok dia fikir balik, kok mengakulah kok tahu kami semalam seronok sangat kot. Betul kan, kami duk gelak-gelak kan. Lepas tu dia kata tu lah dia nak main tumpang kaki lah dengan hampa seronok sangat. Dia dah lama tak kawan. Pakcik tu kata aku tu, kami ni ketak kan, takut lah rupa-rupanya bila kok tanya balik kawan-kawan kan yang mana duduk kat situ, mereka kata kok macam kok rasa kok pengsan tu, rupanya kok ni lompat duduk atas meja. Lompat duduk atas meja. Lepas tu suara ni jadi macam suara manja, jadi lembut. Tak ada suara macam ni lah kacang ni. Tak ada lah. Ni suara kacang kan. Ni dia jadi lembut, lemah gemalai, duk gelak. Dia dalam duk tengah orang kata kerasukan tu kan. Kok ni cakap, mereka lah kata kok ni cakap kok ni seronok tengok kami ni. Maksud dia benda tu lah. Seronok tengok kami ni. Lama tak ada kawan, nak kawan. Dia kata kejut. Lepas tu balik rumah. Lepas tu lepas pada dah orang kata dah pakcik tu bagi nasihat apa semua kan, tak ada apalah. Lepas tu pakcik tu terus kami keluar pergi dekat guard room lah kan. Masa dekat guard room ada lagi lah guard yang lain lagi, ada lagi 2 orang masa tu. Lepas tu pakcik guard yang 2 orang lagi tu, dia pun tahu pasal kes kami ni sebab dia pun si pagi kan, si malam. Dia pun si malam dia pun macam nak tukar shift dah kan, pukul 7 tu kan. Jadi dia pun tahu lah pasal kes kami ni. Dia pun kata hampa seronok sangat ni. Kat sini memang ada pun. Dia pun kata tu, kami selalu nampak apa pakcik guard tu kata. Kami selalu nampak. Dia kata ada 3 ekor. Dia kata 3 beradik. Dia kata tu. Kami ni sengak tak kata apa. Lepas tu van main balik. Lepas tu itulah hari terakhir kok kerja kat situ. Lepas tu tak pergi kerja dah. Masa tu jadi macam orang kata takut lah kan, risau lah kan, takut benda-benda kan. So ni resign masa tu. Itulah hari terakhir kok kerja kat situ masa tu. Itulah pengalaman masa kerja dekat salah satu kilang lah, dekat Prai masa tahun 2000, penghujung 2005 macam tu lah kan. Okay bis, pengalaman pertama, cerita pertama ni unexpected kan. Dia bagi aku satu pengalaman baru mana kita adakah macam boleh jadi kita tak sedar yang kita sebenarnya dah didampingi. Contoh kan, macam tadi Kak Atam dia ceritakan yang dia rasa dia okey je kan, boleh mengaji apa semua, tiba-tiba bila suruh nak mengucap tersekat kan. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi korang yang tengah dengar ni try mengucap. Bukan apa, risau kadang-kadang kan, kita tak tahu kan. Kau ada kes yang macam ni kan. Ini pun first time kita dengar satu pengalaman macam ni. Kak Atam ada tak tanya kepada Pak Gad tu apa yang membuatkan Pak Gad tu nak tanya akak soalan macam tu? Masa tu tak tanya pula dekat dia. Memang tak terfikir nak tanya dia. Yelah. Memang tak terfikir tu. Tapi pelik jugalah sampai sekarang tu, rasa pelik. Kenapa tiba-tiba dia main dekat kok kan, kat belakang kok kan. Sedangkan yang teruk lah, orang kata situasi yang teruk tu kakak sebelah tu kan, Kak Laila tu yang dia lah sampai nak menangis apa semua kan. Macam kok tak ada rasa apa kan. Tapi itulah pelik jugalah. Mungkin dia pun pandai juga kot, dia boleh dah nampak ke, kita tak tahulah kan. Tu dia berani Fiz jadi ni kan pengawal keselamatan. Adalah ilmu dia tu. Betul. So masa kakak nampak dia kat atas apa shilling tu kan, dia memang bergerak je, tapi sambil tu akak nampak ada bergerak kiri kanan ke apa ke?
Nampak dia bergerak. Cuma muka je lah akak tak perasan lah. Muka je dia tak tunjuk. Dia cuma tunjuk belakang dia saja. Itu kalau toleh tu mau pingsan kak. Tak kan dia belai rambut ke kan? Ni pingsan. Okey Fiz. Pengalaman pertama, cerita pertama membuatkan aku rasa sangat intens, tak senang duduk. Betul. And aku sangat boleh membayangkan macam mana perjalanan satu-satu yang diceritakan kan oleh Kak Atam. Jadi kita tak sabar nak dengarkan cerita yang kedua. Okey. Cerita yang kedua ni kita pengalaman sendiri juga. Tapi kisah ni macam tak adalah orang kata macam mana nak cakap tak adalah gerun sangat lah. Orang kata tak nampak apalah. Cuma ini pengalaman yang bagi Kak yang first time terjadi ni memang takut lah. Memang sampai sekarang jadi trauma. Macam tu. Sampai sekarang jadi trauma. Betul. Lillahi ta'ala sampai sekarang jadi trauma. Okey, kisah ni terjadi di salah sebuah hospital di Selangor. Benda ni terjadi dalam 2019. Masa Kak baru je lagi masa Kak bersalin anak yang bongsu lah masa tu. Okey. Sebab Kak ni macam ni. Kak ni masa pregnant memang ada masalah sikit lah. Masalah jantung dan masalah darah tinggi. Memang ni masalah lah kan. Jadi kalau kita cakap kata orang pregnant ada masalah jantung ni, mungkin orang yang duduk kat Selangor boleh agak lah hospital mana-mana tu. Boleh agak lah kan. Maksudnya kan, hospital yang memang orang kata spesialis untuk jantung lah. Okey, tak apa. Betul sekali lah. Okey. Bila Kak ni memang kejap masuk wad lah. Kejap masuk wad. Memang daripada anak yang first dulu sampai ke anak yang sekarang ni pun nombor 6 lah. Yang kecil ni nombor 6. Memang kerap masuk hospital lah kan. Sebab memang Kak sakit jantung ni daripada kecil, daripada baby. Tapi tak ada masalah. Sampailah ke anak yang nombor 6 ni barulah ada masalah. Mungkin faktor usia lah. Kan ialah 40 lebih kan, 42 tahun dah. Jadi masa tu 40 tahun lah, masa bersalin dekat anak tu 40 tahun. Jadi mungkin sebab faktor usia jadi masalah jantung tu mai balik lah. Lepas tu Kak ni sebenarnya daripada KK terpaksa warded sebab darah tinggi naik. Darah tinggi. Lepas tu terpaksa masuklah di salah sebuah hospital dekat Selangor ni. Hospital pertama. Masuk hospital pertama sebab hospital pertama ni bukan hospital yang spesialis jantung kan. Jadi terpaksalah sebab masuk hospital ni sebab yang terdekat kan. Mula-mula ingat nak bersalin di situ, tapi doktor bincang tak boleh. Darah tinggi terlalu tinggi dan terpaksa seizure, emergency seizure. Dan dia kata dia terpaksa call dulu pakar jantung. Dia kata boleh tak nak bersalin di hospital tu. Bila dia call tak boleh. Dia kata pakar jantung cakap tak boleh. Jadi terpaksa pergi juga dekat hospital yang spesialis untuk jantung tu kan. Jadi dekat situ Kak daripada hospital ni A ni terpaksa ke hospital B. Lebih kurang dalam 1 jam perjalanan jugalah kan. Daripada pukul 1 pagi dia orang transfer pergi naik ambulans sampai sana lebih kurang dalam pukul 2 pagi lah, 2 lebih macam tu lah, 2 lebih lah kan. 2 lebih lah, jam lebih macam tu lah perjalanan. Okey, bila masuk dekat hospital B ni kan, hospital A ni memang selalu Kak warded. Jadi tak ada lah kisah-kisah pelik, kisah-kisah yang biasalah hospital ni kita tahu kan. Benda-benda pelik ni ada, benda-benda yang mistik ni ada kan. Tempat dia lah aku kata. Tapi tak pernah jumpa, tak pernah rasa. Selama duk warded dekat hospital daerah ke, hospital besar ke, tak pernah. Lepas tu cuma yang ni je yang nak jadi ceritanya. Bila Kak dah dipermasukkan ke hospital B ni kan, masuk dekat labor room lah. Masuk dekat labor room, tak salin lagi lah kan.
Sebab pagi kan, pukul 2 pagi, mana ada pakar jantung kan. Pakar jantung kan dia pukul 8 sampai pukul 5 je kan. Lepas tu doktor pakar UNG mai jumpa. Dia cakap lah nak kena operation sebab kok masa tu kok pregnant 29 minggu. Jadi terpaksa orang kata premature lah, anak premature lah kan. 29 minggu kan tak cukup umur lah kan. Dia kata terpaksa juga. Dia kata sebab darah tinggi awak, dia kata terlalu tinggi dan awak masalah jantung. Tapi kami nak kena pantau dulu jantung. Dia kata kalau jantung dah okey baru kita boleh operation. Dia cakap macam tu. Okey lah, tak apa, relax semua. Okey, masa dekat dalam labor room tu tak ada apa. Tak ada jadi apa pun. Kau duduk seorang je. Sebab bilik labor room kan dia macam satu bilik kan. Dia punya kaunter dengan doktor jauh. Jauh kat depan sana. Tapi tak ada apa. Tak ada. Dia tutup lampu pun memang kau boleh tidur lah. Tak ada gangguan apa pun. Alhamdulillah lah. Tapi katanya kan yang selepas tu. Selepas tu. Okey. Bila dah jumpa pakar bius apa semua, pagi pukul 8 pakar jantung jumpa kak. Lepas dia orang buat apa prosedur dia lah kan. Dah buat semua prosedur dia kata jantung awak dah stabil. Dia kata dah boleh operation dah. Dia kata mungkin dalam pukul 3 kita operation. Dia cakap okey. Lepas kak pun cakap dengan suami okey lah. Suami pun datang daripada pagi. Lepas tu kak terpaksa suruh dia balik dulu. Sebab dah daripada awal pagi dia tunggu dengan anak-anak semua kan. So dia balik. Tak apa, kata nanti kalau apa-apa hospital akan call. Kak cakap macam tu kat dia. Dia pun yelah anak-anak kecil-kecil kan. Balik dululah dia pun balik dulu. Lepas tu kak ni doktor cakap dalam pukul 8, dalam pukul 2.45 doktor main sekali lagi. Dia cakap Puan, dia kata kita dah nak bawa Puan masuk kat bilik OT. Dia kata bilik bedah lah. Okay, kita pun ready lah kan. Dia orang buat prosedur dia semua. Okay, tolak. Okay, cerita kat bilik OT ni Hafiz, Syuk kan, sebelum ni anak kak 2 orang pun dah operation. Jadi kak tahu situasi dalam bilik OT tu macam mana. Tak tak? Dengan sejuk dia, dengan peralatan dia, dengan bersih dia macam mana. Bilik bedah mestilah bersih kan. Semuanya orang kata memang dalam keadaan teratur lah, orang kata bersih lah kan. Okey, tapi yang peliknya masa nurse tolak kak masuk bilik OT kat hospital ni, dia tolak masuk saja dalam pukul 2.45 tu, dalam 2.45 lah. Lebih kurang pukul 2.45, pukul 3 macam tu lah. Ambil masa prosedur semua kan. Dia tolak masuk dalam bilik OT tu. Dada kak ni macam nak tercabut. Tahu ada apa yang kak nampak? Kak nampak bilik tu, ya Allah, punya buruk macam mana bilik rumah orang tinggal tu. Kok pelik tau. Hospital takkan seburuk ni bilik bedah dia. Aku pernah masuk bilik bedah lain kan, hospital lain lah. Tapi bersih, cat warna putih kan. Lepas tu semuanya cantik, bersih lah orang kata. Tahu tak ni, dia punya dinding dia kan berlumut. Ya Allah, berlumut ni. Lepas tu dia punya tempat untuk kita baring kan, untuk operation tu dia macam ada satu katil tau. Katil untuk baring kan. Katil tu pula kan dia macam mamar ke apa tak tahulah kan. Tapi bawah dia tu, ya Allah, hitam berlumut. Taklah mungkin pandangan mata ke ataupun macam mana kita tak tahu kan. Tapi doktor lain semua adalah doktor NICU, pakar kanak-kanak, pakar bedah, pakar jantung, pakar UNG, dan semua ramai dalam tu. Kok macam pelik. Pakar bius pun ada. Kok macam pelik. Depa ni tak nampak ke apa yang aku nampak? Dia ingat macam tu je. Tapi tak terkelang nak tanya depa. Memang pelik sangat. Sampaikan terlalu takut kan.
masa doktor pakai bius tu, nak bius kan, dia cakap lah bius separuh badan kan, operation kan separuh badan je kan. Dia orang memang tak mau fully bius kalau boleh kan, takut ada komplikasi kan. Jadi dia orang separuh badan. Dia cakap okey puan nak bius separuh badan. Disebabkan kok terlalu takut tengok benda-benda semua tu, kok pegang baju dia. Mana boleh pegang baju doktor bius tu. Dia marah. Kok jadi gelabah atau orang kata gelabah sebab terlalu takut. Tapi nak abang takut dia pemarah kita kan. Takut dia kita ni merapu kan. Dah terlalu pegang baju dia cakap puan jangan pegang baju saya. Dia kata tak boleh. Dia cakap macam tu kan. Puan kenapa ni? Dia cakap macam tu. Lepas tu kau macam tak ada apa. Sebab kita terlalu takut kan. Cuma ingatlah hati lah, ya Allah kata selamatkanlah aku kan. Macam tu je. Lepas tu dia abuse. Bila dia abuse, dia suruh kita baring apa semua. Tapi itulah, ini pengalaman lah. Pengalaman masa orang kata pengalaman masa nak abuse tu kan. Nak jadi cerita abuse tak jalan. Bila abuse tak jalan sakit lah kan. Masa dia orang potong tu sakit lah. Bila sakit kau tahu lah sakit. Lepas tu terpaksa lah abuse penuh. Bila terpaksa abuse penuh, doktor bagi tahu lah kan, okey puan dah jadi macam ni, dia kata kami terpaksa abuse penuh dia cakap kan. Kakak pun okey cakap macam tu kan. Lepas tu dia pun abuse penuh lah, memang tak sedang apalah. Sedap-sedap duduk dekat dalam ICU. Sedap duduk kat ICU je. Rupanya kak masa lepas salin tu, lepas operation tu abuse penuh kan, kak kan ada jantung. Jadi ada komplikasi lah. Lepas masa dalam masa operation tu tak ada apa, okey je. Tapi lepas operation tu, bila dah baby dah keluar semua, dah okey semua, tunggu macam dia orang akan restkan kita. Lepas operation tu dia pakai restkan kita dalam masa 1 jam atau 2 jam. Kalau kita dah okey habis semua, baru dia orang tolak masuk ward kan. Tapi kak masa dia orang duduk tengah rest kan kak, tiba-tiba jantung kak berhenti. Bila jantung berhenti tak silap 2 minit kot. Jadi dia orang terpaksa CPR apa semua. Memang biru dah lah orang kata kan. Tapi itulah masih sayang lagi kita kan. Dia bagi lagi lah sekali lagi kan. Lepas tu kak sedap-sedap duduk kat ICU. Bila duduk kat ICU, memang sedap-sedap duduk kat ICU je. Bila sedap duduk kat ICU macam pelik, kenapa aku duduk kat sini kan. Lepas tu adik-beradik semua main lah dari Penang semua, dah jadi macam dengan orang kata kenduri lah dekat ICU tu. Semua adik-beradik kak je lah, bukan orang lain. Okay, masa hari yang kak bersalin hari Khamis. Okay, kak dah masuk ICU petang Khamis hingga ke Jumaat lah. Okay, hari Jumaat tu kak baru sedang kan. Tengah hari kak baru sedang. Bila kak dah sedang, okey lah, semua dah tak ada apa lah. Okey, dah sedang apa semua, dah tak ada apa. Jadi malam tu kena duduk 1 malam lagi kat ICU tau. Dia orang tak bagi dekat ward biasa lagi sebab dia orang nak pantau kan kita punya jantung, kita punya tekanan darah semua kan. Lepas tu tak apalah, nurse ada bagi tahu lah. Dia kata puan kena duduk lagi kat sini. Dia kata sebab kita nak pantau lagi semualah. Okey, kak pun okey je lah kan. Lagipun kita tak boleh bergerak kan. Kena okey jugalah. Memang semua pun nurse yang tolong kita kan, nak buat apa pun kan. Mandi kita semua kan. Lepas tu okey je lah. Lepas tu kejadian yang dekat ICU ni, yang ni yang paling seram sekali, yang membuatkan kak trauma terus dengan hospital. Betul. Okey, kejadian ni dia berlaku masa pagi tu, petang tu. Pagi tu kita tak sedang tengah hari kita sedang. Okey, petang tu sampai ke dalam pukul 10 tu okey, tak ada apa. Dalam ICU tak ada apa, okey je sebab terang kan, cerah kan. ICU kat hospital tu pun dia bukan buat bilik-bilik tau. Dia macam lapang saja. Lepas tu dia cuma bubuh tirai. Cuma asingkan pesakit dengan tirai-tirai je lah. Masa tu kak dah sedang, kak dah boleh sembang, kak dah boleh bangun sikit lah orang kata. Macam guna mesin yang dekat katil hospital tu kan, tolak bagi dia bangun sikit kan. Kira kita dah boleh gerak lah, kaki pun dah boleh gerak sikit dah, kira dah fully lah sedang. Okay,
Lepas tu nurse yang Shimala mai. Kak sembang dengan nurse tu. Okey lah, tak ada apa, sembang. Lepas tu dia cakap kat Kak, Puan, kalau Puan nak apa-apa, panggil saya. Dia kata, saya tidur kat sini. Dia tidur sebelah Kak lah. Dia ambil satu meja tu, dia letak bantai ke apa, tak tahulah, tak ingat. Lepas tu dia duduk sebelah lah. Memang duduk sebelah, memang dekat sangat. Memang tak takut lah kan. Walaupun katil-katil lain yang nazak, ada yang nazak semua kan, boleh nampak lah kan. Lepas tu tak ada apa, masa awal tu tak ada apa. Dia bermula selepas pukul 12 malam. Bila dah pukul 12 malam tu, kita dah mengantuk kan. Yelah, masa awal kita tak tidur kan. Lepas tu pukul 12 malam tu, kita dah mula mengantuk tau. Kok ni, yelah, kita letih sama kan. Yelah, letih sebab salin kan dengan memang badan kita pun kotor apa semua kan. Kok pun mengantuk sangat ni. Mengantuk, bila kita dah mengantuk, dah duk lali nak tidur kan. Tiba-tiba dengar suara budak, suara anak kita. Kok dengar suara anak kok ni, yang perempuan, yang kecil tu. Masa tu yang perempuan tu 4 tahun untuk 4 tahun. Yang kecil tu dalam 2 tahun. Yang atas pada yang bongsu tu lah 2 tahun. Lepas tu yang seorang laki seorang, perempuan seorang. Dengar suara mereka duduk tepi katil ni. Tapi mata kak tutup masa tu. Mengantuk, kita nak lena kan. Dengar suara anak kita sendiri, takkan kita tak kenal suara anak kita. Lepas tu dalam mata duk tutup tu, kak fikir, aku kat hospital ni, bila masa anak aku main, bila kita kata macam tu dalam hati kan, tu suara tu hilang suara tu. Lepas tu kak buka mata, mana ada anak aku, macam tu kan. Betul, memang tak ada lah malam kan. Lepas tu kak pun relax lagi, duk ingat macam perasaan tu, rindu kat anak kan. Duk ingat orang kata apa, kita rindu kat anak kita kan. Mungkin nyang lah orang kata kan. Okey, sambung balik nak tidur, memang mengantuk kan. Lepas tu nak tidur lah ni, mata duk lali pejam mata. Lepas tu kan dengar suara suami kak, sebiji suara suami kak panggil yang, dia panggil macam tu, sebiji. Lepas tu sekali dia panggil yang, 2 kali dia panggil. Kak terkejut tau, kak ingat suami kak sungguh. Kak buka mata, Allah, Astaghfirullahalazim, bukan laki aku. Dia ingat macam tu. Ya Allah, apa benda ni, duk ingat macam tu kan. Lepas tu kan, tapi nurse tu duk sebelah tu, jadi tak takut lah kan. Tak ada apa-apa. Kira orang kata fikir hak elok lagi lah. Orang kata fikir hak baik-baik lagi lah kan. Tak apa. Okey, duk lebih kurang dalam 10 minit, dia nak lali lagi, nak lena lah orang kata. Bila kita nak lena je, kak dengar pula suara mak kak. Dia panggil Aziza, dia panggil. Dia panggil nama penuh. Derah ni macam duk tepi telinga. Kak terkejut mangkit. Bila kak terkejut, kak fikir, mak aku dah arwah dah bila masa mak aku main. Takut lah. Dia ketak lah, memang ketak dah tu. Nak lena tak lena. Yang kali ketiga kak nak terlelap tu, kak dengar suara arwah ayah. Dia panggil nama yang sama, tepi telinga juga. Kak bangun, kak kata benda ni bukan dah ni, kata. Kak tahan mata, duk takut ni, duk baca macam-macam, tahan mata. Dia nak terlena juga, dia mengantuk juga. Bila dia mengantuk, nak terlelap lah kan. Kak ni nak terlelap sekali lagi tahu tak kak dengar apa? Ni yang buat kak takut sampai lah ni nak pergi hospital. Dia cerekah tepi telinga kak. Lelaki punyalah garau. Dia cerekah, hoi, macam tu. Lepas tu dia gelak. Dia gelak aku tu. Rumah aku. Lepas tu kak terus terbuka biji mata, terbuka sampai pagi. Tak lena terus. Tak berani tak lena dah. Kak tengok kiri kan, atas bawah, memang tak lena dah.
Sampailah dalam pukul 5 nurse tu bangun lah kan. Nurse tu bangun dalam pukul 4 kok rasa lega dah. Tapi masa tu memang teruk lah, kita mengantuk kan. Tapi tak lena dah, memang kok ketak ni tak tahu nak habaq lah. Lepas tu nurse tu perasan kot, dia tanya Puan tak tidur ke? Tak boleh tidur. Cakap macam tu je, tak boleh tidur. Kata aku tu. Dia pun macam okey lah, tak apa, tak lagi Puan lena lah. Dia kata dia cek tekanan darah memang tinggi lah bila kita tak tidur kan. Kita tak rehat. Okey. Lepas tu dia tak cakap apalah. Nurse tu pun tak cakap apa-apa, rehat lah dekat ICU tu. Siang tak ada apalah kan, okey je. Adik-adik main lawat apa semua. Petang tu boleh pindah ward biasa lah. Masuk ward biasa pun terpaksa masuk labor room dulu. Dekat labor room pun tak ada masalah lah masa tu kan. Dah okey dah lah kan. Walaupun duduk satu bilik seorang, tapi takut jugalah. Buka lah langsir nak bagi nampak nurse kan. Memang tak berasa lah masa tu. Lepas tu malam tu pun malam tu juga dia hantar masuk ward biasa. Alhamdulillah lah, duduk ramai-ramai kan. Dah tak takut lah kan. Esok pagi dah duduk ward biasa. Adalah terjumpa dengan satu nurse ni. Pagi tu lah kan, dia orang nak buat rutin biasa kan, cek BP apa semua kan, demam tu kan. Itu lebih kurang macam orang kata senior lah. Dalam ramai-ramai tu dia lah paling senior, nampak gaya tu kan. Kak sembang dengan Kak ada tanya dia, nurse, dia tanya, Kak, Puan ni yang dari ICU ke? Dia tanya. Saya dari ICU, kata. Oh, dia pun diam lah, dia tak cakap apa. Lepas tu Kak tanya dia, nurse, saya nak tanya sikit boleh? Dia kata, nak tanya apa? Saya nak tanya, dekat ICU tu memang macam tu ke? Kak tanya dia. Lepas tu, kenapa Puan nampak ke? Dia kata gitu. Tak nampak. Dia kata gitu. Saya tak nampak nurse. Alhamdulillah lah, tak nampak. Tapi dia cerekah kat telinga saya. Kata gitu kan. Dia gelak lah. Nurse tu gelak. Lepas tu nurse kata, biasalah Puan, ICU kan tempat orang lemah. Dia kata, Puan ni baiklah. Dia kata tak nampak. Dia kata nurse-nurse kat sana tu, dia kata macam-macam duk nampak. Dia kata kadang-kadang dekat katil pasien kan, ni duduk keliling katil pasien. Dia kata kadang-kadang duduk dekat dengan pasien. Dia kata yelah, orang lemah kan. Dia kata kebanyakannya yang ada yang nazak semua kan. Jadi benda-benda tu sukalah. Dia kata betul-betul, oh yalah, betul lah, ramai yang nazak tengok kan. Oh, nasib baiklah saya tak nampak, saya cuma dengar suara saja. Tapi tobat lelah lah, kata saya tak mau dah masuk ward, kata saya tak mau dah masuk hospital. Sampai sekarang Kak dengar je ambulans dada Kak jadi berdebak tak tak? Jadi duduk sampailah sekarang. Sekarang ni Kak kalau kata darah tinggi naik pun takkan dah pergi hospital, takkan dah pergi klinik. Terus jadi takut. Itulah pengalaman yang macam sebelum ni tak ada pernah rasa takut dengan hospital. Tapi sekarang jadi trauma. Memang trauma. Sampai sekarang takut. Sampai sekarang lah. Okey bis. Cerita ni bagi aku dah sebelengkap kan. Aku nak tanya apa pun aku rasa, sebab setiap kali apa yang diceritakan oleh Kak Atam ni, aku memang dapat membayangkan. Betul. Dan aku rasa, ni first time lah kot bagi aku pengalaman orang yang sampai dah trauma nak pergi hospital kan. Betul. Selalu orang trauma dengan nak kena inject kan. Ini pergi hospital takut. Ini sebab adalah pengalaman dia tu kan. Pengalaman yang macam ni. Kalau aku pun tahan kan. Aku ada juga pengalaman ke hospital ni yang buatkan tak nak dah pergi kan. Tapi nak tak nak kena pergi juga. Kita lelaki kan. Betul. Aku rasa cerita aku pun pernah masuk operation room kan. Aku betul lah apa yang Kak Atam beritahu. Operation room ni memang bilik yang sangat bersih, yang kau akan clean memang, lepas tu sunyi semua kan. Tapi bila Kak Atam cerita yang bilik tu buruk semua, aku macam boleh brain lah kan. Mustahil bilik pembedahan akan macam tu. Sebab aku pernah alami bilik pembedahan kan. Okey wis, aku rasa lah tadi Kak Atam kata dia ada cerita ketiga, betul? Tapi kita nak simpan bis. Simpan. Kan? Boleh kan Kak Atam untuk yang next partnya ni? InsyaAllah boleh.
Sebabnya masa menceburi satu. Kedua, kita rasa macam tak puas. Betul. Kita nak lagi. Okey, pada korang yang tengah tengok video ni, kalau rasa macam nak part tu, untuk kami request pada Kak Atam, boleh tulis di ruang komen di bawah. Okey, tulis bawah kata nak, kami akan minta lagi Kak Atam. Okey, pada korang jangan lupa like, share dan subscribe. Mana subscribe, thank you so much. Dan jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.